Yang mana pergelangan tangan dia ni, boleh potong kuku time ni kat mana? Boleh tak? Assalamualaikum, bersama saya Dr. Say sekali lagi dalam Dr. Say React. Dan hari ini kita akan menjawab soalan-soalan yang mungkin anda pertama kali dengar mengenai penyakit ni, iaitu sindrom carpal tunnel. Pada ni, saya cerita dululah. Sindrom carpal tunnel ni adalah satu keadaan yang mana kan kita punya tangan ni semua ada saraf-saraf, ada salur darah kan. Jadi sindrom carpal tunnel ni adalah di mana satu kita punya saraf di tangan ni, nama dia median nerve, terhimpit. Dan saraf ni dia memberi kita deria rasa, sentuhan pada 1, 2, 3,5 jari ni. 3,5. So, kepada orang yang selalu bekerja, cuba cek. Ada tak kadang-kadang tu rasa macam, kenapa kebas-kebas dekat 3,5 jari ni? Kenapa rasa macam semut-semut? Kalau selalu rasa dan selalu kena, mungkin anda ada sindrom carpal tunnel. So, jom kita pergi pada soalan-soalan dia. Pertama, bagaimana nak elak dari terkena penyakit ni? Okay. So, kenapa sindrom carpal tunnel ni berlaku adalah selalunya disebabkan oleh pergerakan berulang dan berpanjangan. Contohnya, dia selalu kena dekat orang yang kerja dekat pejabat, yang mana dia punya pergelangan tangan ni selalunya lagi rendah. Jadi, bagaimana nak mengelakkan penyakit ni adalah anda kena selalu senaman sikit. Let's say dah buat kerja lepas sejam menaip. Sebab dia selalu kena kat orang yang menaip, menulis, yang mana pergelangan tangan ni banyak digunakan untuk tempoh berpanjangan. So, jadi apa yang kena buat? Sejam sekali berhenti kejap. Buat senaman-senaman regangan contohnya. Macam ni, macam ni, macam ni. Ini untuk melonggarkan sikit dekat sini. Sebab dia berlaku apabila kita selalu tekan, kan kita selalu letak atas meja ni, nanti kita ada macam kita punya tendon, kita ni akan bengkak. Bila bengkak itulah yang dia menekan saraf ni. Dan bila saraf ni ditekan, mulalah rasa semut-semut, rasa kebas-kebas. Jadi ingat, sejam buat kerja, exercise, regangan sikit. Okay. Soalan kedua, kalau selalu angkat berat boleh jadi ke punca penyakit ni? Atau orang yang kerjayanya kerap menaip atau menulis? Komen doktor. Angkat berat adalah salah satu cara untuk mengelakkan sindrom carpal tunnel ni. Macam saya cerita. Dan tak ada juga kaitan sebenarnya angkat berat. Wanita yang pergi gym buat dumbbell ke apa-apa tu, sebenarnya dia kuatkan lagi otot tu jadi lagi bagus. Yang selalu jadi sindrom carpal tunnel ni betul lah. Yang kerja dia menaip, kerja dia menulis untuk tempoh masa yang panjang, yang lama. So bila type panjang tu, tangan duduk sandar, kadang gerak-gerak mouse. Gerak, nampak tak? So lama-lama macam kalau kita punya otot lah, selalu kita guna dia dengan sangat kerap, nanti dia akan rasa sore sikit, akan rasa sakit sikit kan. Sama lah dengan dekat kita punya tendon-tendon dekat tangan ni. Dan dia selalu kena dekat wanita sebab apa? Sebab kawasan ni, dalam dia ni, kita panggil carpal tunnel ni, lebih sempit di kalangan wanita berbanding di kalangan lelaki. Sebab itulah perempuan selalu kena. Okay. Kita pergi kepada soalan ketiga. Dia kata, sejauh mana bahaya penyakit ni? Sebab ramai tak tahu dan tak sedar pun sedang hidap carpal tunnel. Betul. Nak tahu sejauh mana bahaya dia boleh menyebabkan jeng. Sabar, sebelum saya cerita, saya bagi fisiologi dia. Senang. So, bila kita punya saraf ni dah terganggu, yalah, awal-awal mungkin anda akan rasa semua kebas-kebas. Lepas tu, bila dah lama anda biarkan je, apa akan berlaku? Otot-otot di tangan anda ni akan mengecut. Lepas tu, anda akan mula hilang diri rasa. Dan ni akan disusuli pula dengan tenaga. Kadang-kadang tu anda nak pegang pen pun dah tak mampu dah. Dah memang jadi lemah. Dan ada tu cakap sampai lumpuh. Tak adalah sampai lumpuh, tapi memang power tu memang akan sangat berkurang. Ada setengah tu nak pegang cawan pun dah tak boleh, nak grip pun dah tak boleh. Tidakkah bahaya itu? Sebab kita tangan ni sangat-sangat penting, banyak sangat kita nak guna dalam kehidupan harian kita. So, jadilah lebih peka, jadilah lebih mengetahui mengenai carpal tunnel syndrome, sebab dia adalah satu penyakit yang sangat common di kalangan orang berkejaya. Alright. And menjawab kepada soalan terakhir, dia kata, carpal tunnel ni penyakit orang yang ada kerjaya ke? Jawapannya tak semestinya, tapi kebanyakannya ya. Macam saya cerita tadi, kerjaya yang menaip, kerjaya yang menulis, selalunya akan kena. Ada juga penyakit-penyakit lain yang dikaitkan dengan carpal tunnel. Sekiranya seseorang wanita itu hamil, tinggi juga risiko dia nak kena carpal tunnel. Selain itu, mereka ada kencing manis, mereka ada hypothyroid, mereka yang ada arthritis pun selalu juga akan berisiko tinggi untuk kena carpal tunnel syndrome. Tapi memang yang paling famous sekarang ni yang selalu saya jumpa, sebab saya kerja kat Cyberjaya. Cyberjaya ni kan IT punya tempat. IT ni
banyak orang menaip kerja-kerja IT lah. So memang banyak datang senang je. Dia punya komplain dia senang. Dia kata, "Dok, kenapa rasa macam tangan ni kebas-kebas? Kadang tidur malam terbangun sebab sakit tangan, kebas." Ini memanglah simptom-simptom carpal tunnel. So sekiranya anda ada simptom-simptom ni ataupun anda memang bekerja menaip, bekerja menulis, bekerja buat benda yang sama untuk tempoh masa yang berpanjangan, ambil berhenti kejap, have a break, have a regangan. Jom kita tengok klip ni Can get out of here. Okay. No, the appendix hasn't burst. That's good news. Okay, so dia tengah buat pembedahan appendix lah Slippery little fellow. Did you guys know this is my first surgery, Dr. Bell? Oh, okay. Ada seorang ni baru hari pertama melakukan pembedahan. No kidding. I need to get a photo. Make it Ui, quick. Get in, Chew. okay. Ini kau tak pernah dibuat dia orang ni. Dia nak ajak ambil gambar mentang-mentang mamat ni, mentang-mentang wanita ni first time. Awak ni first time dia nak buat pembedahan. Wih, ni tak boleh. Ni tak pernah ni. Okey, tapi okey kan kita tahu dalam pembedahan selalunya kena bersih semua kan. Tapi memang ada juga yang tak perlu nak yang tak menyentuh pesakit, memang tak perlulah nak kena, kita panggil nak kena scrub tu, nak kena pakai bersih-bersih ni semua. Jadi macam nurse ni boleh je nak bawa phone ni sebenarnya. Tapi kita tengok dulu. Tapi Back to your stations. We're just having fun. He's out cold and I know. Wait, I'm gonna take it. weh tu dia lepas wifi selfie lah, macam-macam segala fifi dia buat. Wih, okey. Nampak di sini tangan surgeon ni dah menggeletar sikit. Nak kata carpal tunnel, selalunya carpal tunnel tak ada lah sampai menggeletar gitu Selalunya dia akan rasa kebas-kebas, dia kurang rasa sikit. Ini menggeletar ni tak tahu, takkan dia cuak, dia dah surgeon kot. Quick, let me choose. Ya Allah, yang diorang ni ambil gambar sungguh-sungguh pula. Tak fikir member kat sebelah. Just one more. Then quick. I'm going to say this to my mother. Saya menjadi cuak tengok benda ni. Ui. Ui. You have artery on an appendectomy? Ini sedikit wow sebab dia buat pembedahan yang agak senang appendix yang mana saya pun pernah kena buang dah appendix saya. Only 2 liters of normal saline wide open. Call for 4 units of blood and 2 FFP stat and give them each a number. Back instruction. Okey. Saya tak tahu kenapa tiba-tiba surgeon ni dia kalut jadi lagu tu. Tapi saya pun jadi kalut lepas tengok dia macam ni. Sebab sepatutnya, macam saya cerita pembedahan appendix ni patutnya pembedahan yang mudah lah sebenarnya. Yang sepatutnya tak berlaku lah kemalangan seperti ini. Kita sambung tengok. You have to clamp something. He's lost at least 2 liters already. Come on. So sekarang apa nak buat, dia nak beri tekanan lah. Sebab yalah macam kita kalau pendarahan pun kita akan suruh tekanan kan untuk mengurangkan lagi pendarahan yang mendalam. Pressure, Cheryl. I'm starting compression. Wah, siapa kena start CPR? CPR is going to put all that blood back into his body. Don't help me. It's no use. Wah, pasien tu meninggal Okey, kejap susah saya nak hadam sebenarnya. Tapi apa yang dapat kita pelajari daripada insiden ni, kalau boleh janganlah leka dan lalai. Saya umur sangat-sangat nak ikut logik tak logik sebenarnya. Boleh jadi, tak boleh nak kata 100% tak logik. Yalah tiba-tiba surgeon tu pun dah tangan dia tiba-tiba shaking, mungkin dia terpotong terlebih ke kan. Tapi itulah, kat sini adalah beberapa yang tak patutlah kita lakukan. Macam yalah ambil gambar lama-lama siap tu semua. Janganlah macam tu. Kalau boleh kita utamakan kita punya pesakit dulu. Kalau nak ambil gambar pun bila semua dah selesai ke, barulah ambil. Okay. Sorry sedikit terganggu dengan visual tadi. Sebab wow, boleh tahan juga dia punya drama dia tu kan. Okay, anyway. So kalau korang nak tahu apa lagi soalan-soalan yang menarik dalam Dr. Sri React, jangan lupa saksikan episod-episod yang lain bersama saya. Siapa lagi? Dr. Sri lah. Assalamualaikum. Bye.